guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to my YouTube channel. Aku tahu sungguh lambat saya untuk membuat YouTube guys. Okay. Sebenarnya kan di sini nih biasalah mengikut orang lain buat YouTube, diri pun mau buat YouTube. Orang buat TikTok, aku buat TikTok. Orang buat IG, aku buat IG. So here we are. Aku first time using YouTube and this is my first time record bercakap, walaupun ada denganku bercakap masa ni. I'm talking with you guys. Okay guys, sebenarnya kan cerita yang aku akan sampaikan arah kamu hari ini adalah cerita horor. And this cerita horor berlaku di Brunei. So cerita yang aku akan ceritakan ini lately ni memang viral. Aku tak tahu kenapa viral, kenapa mengenai cerita horor yang aku akan sampaikan ini. Up semula aku pun ini tahu kenapa. So aku akan terangkan arah kamu apa sebenarnya cerita horor yang akan ku sampaikan ini. So kisah horor yang akan ku sampaikan hari ini ialah mengenai Tangki Suraya. I know some of you guys memang tahu apa Tangki Suraya ni, di mana terletak, but di sini saya ingin menerangkan kepada anda macam tu. Aku akan beritahu kamu apa sebenarnya Tangki Suraya ni kan. Let's go. Okay, so what is Tangki Suraya? Apa sebenarnya kan Tangki Suraya ni? So Tangki Suraya ni ialah tangki air yang berdekatan dengan kawasan Mabuhay, Ong Sumping dan juga Kumbang Pasang. So tangki air, ia sebenarnya tangki air guys. Tangki air. Okay, so kenapa dengan tangki air? Apa masalahnya dengan si Suraya tangki air ini? Inilah penerangannya. Tangki Suraya ni sebenarnya sebuah urban legend mengenai seorang perempuan yang dipercayai telah mati dibunuh secara kejam dengan kepala dan juga badannya terpisah. So guys, badan dan kepalanya terpisah. Of course lah, kamu rasa kepalanya terbang terus? Tidak, dibunuh. Sebenarnya orang cakap yang si Suraya ni telah mati dibunuh, tapi bermacam-macam cerita. Di sini aku akan share kepada kamu semua 3 buah cerita mengenai Tangki Suraya ni. Banyak rumors tapi these 3 sangat terkenal. So kita ni di sini kita ni akan lihatlah sebenarnya macam mana boleh Suraya ni mati. Adakah pasal masalah apakah? Here penerangannya. Okay, versi pertama cerita mengenai Tangki Suraya ni ialah sebenarnya mereka mempercayai pada tahun 1970 mereka mempercayai bahawa ada seorang lelaki yang ni confess feeling arah si Suraya yang mempunyai rupa paras yang cantik dan menggoda. Macam tu. So ia confess feeling arah si Suraya, tetapi Suraya menolak cintanya. So lelaki itu pun berdendam yang sangat-sangat dalam lah kononnya tu. Ia berdendam dengan Suraya dan ia berjanji akan membunuh Suraya. But at last you guys know what happened kan. So pada akhirnya lelaki itu membunuh Suraya. Ia mengerat kepala Suraya. Ia pisahkan kepala dan juga badan, dan ia menyimpan mayat Suraya berhampiran dengan kawasan tangki air tersebut. Tetapi tubuh badan Suraya dan juga kepalanya tidak ditemukan sehingga hari ini. So itu adalah versi yang pertama. Version yang kedua ni sama pulang seperti version yang pertama, tetapi kali ini Suraya mati dibunuh di rumahnya terlebih dahulu. Lepas tu baru mayatnya dibuang berhampiran dengan kawasan tangki air tersebut, and mayatnya tidak dijumpai sehingga hari ini. Macam tu. Itu version yang kedua. And version yang ketiga is Suraya telah mengandung oleh lelaki tersebut. So Suraya ni enggan untuk menggugurkan kandungannya, tetapi ia punya boyfriend ni, teman lelakinya ni, mau Suraya menggugurkan kandungan. And then si Suraya nak mau, end up ia kena bunuh
oleh lelaki tersebut dengan cara yang sama, dengan cara sadis tu. Itu version yang ketiga. Sebenarnya itu adalah 3 version cerita mengenai Suraya. Apa yang terjadi arah Suraya sebenarnya. Tetapi di sini aku akan bagi tahu kamu apa yang berlaku setelah kematian si Suraya ni. Apa yang jadi kepada penduduk-penduduk kampung yang tinggal berhampiran dengan kawasan di mana Suraya telah mati dibunuh. First, apa yang terjadi kepada penduduk kampung? Penduduk kampung yang tinggal berhampiran dengan kawasan tangki air tersebut mendengar ketukan pintu. And then, when diorang membuka ketukan pintu tersebut, Mayo people, tidak ada orang. Tidak ada orang waktu diorang membuka pintu. Itu version yang pertama, apa yang terjadi kepada diorang. And yang kedua ialah diorang mendengar tangisan Suraya. Tangisan. Hehehe. Tangisan Suraya berada di luar lah. Ya, kamu tahu kenapa ia menangis? Kerana ia ingin anaknya. Diorang mau anak. Ia mau anaknya, bukan diorang. Ia mau anaknya. Mana anakku? Ia menangis kerana ia ingin mencari anaknya. Dan yang ketiga ialah mereka mendengar Suraya meminta badannya and also kepalanya disambungkan kembali. So, yang ketiga ni sama juga lah sama yang kedua tadi tu. Kira ia ketuk and then dia tanya, mana badanku? Mana kepalaku? Sambungkan balik. Macam tu. Itu version yang ketiga. So, di sini kita ni boleh lihat yang ia sama seperti kisah-kisah yang pernah tadi dengar lah. Ia ketuk pintu and then ia minta kembalikan badannya tu. Aku memang pernah dengar lah. Aku memang pernah dengar cerita mengenai perkara macam itu tu. Macam ada orang ketuk pintu, but ada orang. Klise lah ceritanya ni. Macam klise sedikit lah mengenai Tangki Suraya ni. Like you guys can expect what happened lah sebenarnya. Macam tu. Walaupun kisah ni kita ni kenal as a urban legend and ada orang cakap kisah benar juga, but I think this is a true story lah sebenarnya. Tapi walaupun kita ni expect this thing, adakah kita ni merasa benda ni betul ataupun benda ni tidak betul, true story kan, not true kan, but kematian Suraya sehingga hari ni kita ni semua indah tahu apa yang berlaku arah Suraya lah sebenarnya. Sebab ajal, maut, jodoh tu semua di tangan Tuhan. Gitu kau berikan. Okay guys, apa pendapat kamu mengenai kisah Tangki Suraya ni? I know cerita yang aku ceritakan ni pendek sebenarnya. Pasalnya aku dah banyak dapat research pasal Suraya ni apa sebenarnya. Tapi kan sebenarnya kan lately ni I know banyak cerita accidentnya Mabuhay. Is it? Nya Mabuhay kah? Is it kan? Di Jalan Kumbang Pasang banyak accident happen recently lah. But I don't know, adakah tempat tu keras ataupun orang laju ataupun jalan licin. Aku pun tidak tahu. So, apa pendapat kamu mengenai Tangki Suraya? Apa pendapat kamu? Sila komen di bawah. Okay guys, jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Subscribe tu prik je nyanta. Jangan karitannya. Subscribe. Selagi mampu ketik tu, ketik. Suruh jiran kamu, suruh cousin kamu, skandal kamu subscribe YouTube ku awalan ni. Okay guys. Aku harap aku akan membuat lagi banyak konten lah mengenai cerita seram ataupun cerita lawak ataupun reaction kah. So you guys stay tuned always. Bye guys. Assalamualaikum. Bye bye.